Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, nervous eh? Bersama saya Zaha dengan sahabat saya Syukri. Syukri. Kita akan InsyaAllah seminggu sekali kita akan baca. Kita akan buat program baca buku lah, kan? Kita akan buat program baca buku yang kita akan ambil buku-buku ni, kemudian kita akan baca, kemudian kita akan sembang-sembang sikit lah dia punya isi. Tak adalah sembang ilmiah sangat, kan? Tak adalah kita nak cerita kaedah-kaedah bagai, mungkinlah kita ada cerita kaedah-kaedah, kan? Tapi Tak adalah hukum-hukum sangat. tak adalah hukum sangat, tak adalah apa, bukan kuliah lah, bukan kuliah. Kita nak sembang-sembang saja, Sembang-sembang tapi sembang-sembang berisi lah. Berisi. Bukan Sembang sembang berisi. kedai kopi. Ni sembang isi kita ni, kita nak sembang-sembangkan. Asyik sembang kosong aja, orang kata jomlah sembang-sembang kosong. Tak nak lah kosong-kosong ni, kita nak Cetin kosong lah. kita nak ada isi. Sembang kosong boleh lah, gelak-gelak besar kan. Kan? Kita akan baca dari mula sampai habis lah. Kalau boleh dari awal kulit, dari kulit depan sampai kulit belakang kita nak baca. And kita akan start dengan satu buku Buku-buku ini nipis. nipis. Kita akan start buku nipis. Buku ni 96 muka surat. Tajuk dia Wahai Penuntut Ilmu, tulisan Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Ini orang Malaysia. Orang Malaysia. Tak silap aku, dia duduk di Sabah. Orang Sabah. Orang Sabah. Cuma dia tulis ni dekat Kuala Perlis, tak silap. Dia Kuala tulis Perlis kan? Kuala Perlis dekat Kedahan. Bukan Perlis. Tak pastilah. Kita tahu geografi. Aku Bukhara aku tahu kat mana. Kuala Perlis jarang pergi. Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan, orang Malaysia, masih hidup lagi. Alhamdulillah. Masih hidup, muda lagi. Tak silap aku muda lagi daripada kita. Kita 26. Jangan Dia sebut. muda lagi. 26 tu dah tua. Terbitan cetakan Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication. Biasalah dia, Santai Ilmu Publication ni banyak terbit buku-buku lah. Dengan dia punya moto, seminggu sekali terbit buku. Ya? Seminggu sekali. Kiranya jadi lah memang seminggu sekali terbit buku. Setakat ni kita boleh, walaupun tak complete lah, walaupun tak konsisten, tapi boleh tahan. Paling lambat pun sebulan keluar juga buku satu. Santai ilmu apa? Patut buku dia menipis Dia ambil yang simple-simple dulu. And yang baru ni dia nak Sahih Bukhari kan. Apa ringkasan? Dia tak Sahih Bukhari full. 5 jilid Sahih Bukhari. Terjemah? Terjemah. Wow. Sahih Bukhari 5 jilid full. Barulah. Sekarang ni dalam tempoh pre-order. Dalam RM450 pre-order lah. 5 jilid. Kita akan start dengan Wahai Penuntut Ilmu, Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Kita baca muka depan dulu. Kita nak baca muka depan sekali. Muka depan sekali Selalu orang jarang nak baca muka depan. Tapi kalau dulu start kat Samtish, Ustaz Akhir Hai. Ustaz Akhir Hai apa nama? Ustaz Hai. Ustaz Hai. Memang daripada buku, daripada kulit ke kulit dia akan baca. Daripada kulit ke kulit. Sepatutnya itulah, kan, daripada kulit ke kulit. Sebab kalau tak baca dari kulit ke kulit, kadang kita terlepas tajuk dia yang sebenar. Kan selalu kalau baca kitab Arab tu Sahih Bukhari. Kan, Sahih Al-Bukhari. Bawah tu biasa dia tulis huwa Jami' kan, Jami' Musnad kan. Panjang nama tu kan. Kau perlu tengok Muslim punya tajuk. Lagi settle lah. Sunan Nasa'i wa huwa al-mujtabah,
tak silap aku Al-Mujtaba. Oh tak. Kan bila kita sebut dalam Al-Mujtaba, oh kitab apa ni? ha. Lepas tu biasa ada nama penulis. Nama full. Biasa orang letak nama full. Kan? Apa? Muhammad bin Ismail Bukhari kan. Bukhari. Kan Al-Bukhari je. Kita pun lupa dah nama Bukhari. Telah berkata Muhammad bin Ismail. Siapa tu? Siapa tu? Telah kata Muhammad bin Idris. Siapa tu? Ulama mana? Telah kata Sulaiman bin Al-Ash'ath. Ni bukan ulama Al-Sunnah kot. Bukan ulama Abu Daud, bukan ulama Al-Sunnah. Letih lah kita. Letih nak melayan. Kat depan tu, bawah tu, jangan sekadar bermimpi menjadi bintang, tapi bercita-citalah untuk menjadi rembulan. Macam mana? Aku nak cuba faham, cuba untuk dapatkan makna dia tu memang tak dapat lah. Jangan Bintang sekadar kan bermimpi. kecil. Bintang kecil. Dalam langit malam, kan, ini aku faham lah. Nanti boleh je kita nak tanya Tanyalah Cik penulis ni kan. Dalam bintang malam gelap kan. Malam kan gelap. Bintang ni kan cahaya dia kecil je. Kita nak menerangi kejahilan ni, kita jangan jadi bintang je. Jadi rembulan lah. Jadi bulan tu. Kiranya karakter bintang dengan rembulan tu sama bercahaya, cumanya Jadi biar bercahaya betul. tu biar bercahaya betul lah. Ya betul. So, kalau macam malam ni yang menerangi malam bulan lah. Cahaya bulan tu. Sebab tu apa tu? Hari putih. Hari putih. Sebab bulan kan, bulan menerangi, so orang boleh masak. Orang boleh masak sahur. Oh tu yang apa, kira dinamakan Yaumul Bid. Yang hari putih. Sebab Hari tu putih. terang kan. Rumah dulu bukan macam sekarang kan, ada lampu, boleh buka lampu. Memang dia kalau kita masuk hutan kan, macam dulu aku sudah pergi camping kan. Kan hutan memang tak ada lampu apa, just lampu suluh je kan. Tapi kalau macam kita orang punya facilitator ke ataupun cikgu-cikgu kata, tak payah lampu suluh, tak payah bawa lampu suluh pun. Sebab kalau time tu bulan tengah cahaya tu memang boleh nampak dah jalan. Yalah, bulan. So jangan je bintang dia nak tunjuk jalan, dia kena ramai-ramai. Kan? Tunjuk kan. Nak tunjuk arah ni dia kena arah. ada burus dia, dia ada burus dia. constellation. Dia kena banyak. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Bulan ni macam tu je. Nampak dah jalan. Tapi ni cerita malam lah. Cerita malam. Janganlah loya buruk matahari tu bintang juga. Janganlah. Jangan macam tu. Kesian lah. Dia ada teks dan konteks. Kesian lah kat kami nak mendengarkan. Tak apa, nanti kita boleh tanya. Nanti kita tanya dan dia punya penulis ni. Dia punya maksud sebenar. Friend Facebook pun. Oh ya. Kita buka belakang. Baca belakang dulu. Kulit belakang. Adapun kandungan nasihat-nasihat dalam buku ini adalah juga nasihat buat diri saya sendiri secara peribadi. Biasalah nak nasihat tu nasihat diri sendiri dulu. Kan? Apa? Islah nafsak. Apa nama tu? Ingatlah apa sih istilah dia. Perbaiki diri kamu dan ajak orang lain jadi baik. Kan? Dakwahkan orang lain. Wad'u ghairak. Berkaitan buku ini, mungkin dalam buku ini saya tidak menyatakan sumbernya secara teliti tentang beberapa perkara disebabkan keterbatasan waktu yang saya miliki 4 hari dalam menyiapkannya dan mungkin juga demi keselesaan para pembaca, namun umumnya saya merujuk beberapa sumber para ilmuwan Islam seperti Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', menuntut ilmu jalan menuju syurga. Ini kitab Indonesia. Kitabul Ilm, Ikon Syabab. Ini kitab Malaysia. Ikut syabab. Ma'ani fi Tariq Talabul Ilm, kitab Ayyuhal Walad, serta ceramah-ceramah dan video-video para asatizah dan lain-lain lagi. InsyaAllah semua sumber dalam buku ini saya ambil melalui sumber-sumber yang sahih. Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. 4 hari. Ini kalau ikutkan macam buat tesis tau. Macam ni macam buat tesis ni. 96 muka surat 4 hari. Tak daya aku nak nulis macam tu. Aku nulis kurang. Cakap reti ya. Cakap pun orang suruh jual, dia pergi mengajar. Pandai-pandai kan. Jangan pandai, pandai-pandai sepatutnya.
Masuk dalam. Masuk dalam. Satu-satu lah, buka satu-satu. Ni lah. Kak, first page, wahai penuntut ilmu. Abu Mutmainnah Sulaiman Roslana, biasalah. Tadi bahasa Arab dia apa? Ya talibal ilm. Ya taliban ilmu. Aku terconfuse dengan ayyuhat talibul ilm. Nama buku ke apa? Tak silap aku yang ni juga. Cuma yang ni aku rasa cetakan lain kot. Tak pastilah. Nanti kena tengok balik. Itu je lah kot kan. Isi kandungan. Masuk ke isi kandungan. Biasalah prakata. Nasihat pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu, muka surat 5. Nasihat kedua, jangan sering pergi ke tempat-tempat mewah, muka surat 20. Nasihat ketiga, jangan berasa rendah semangat apabila belajar dalam negara, muka surat 26. Dia punya subtopik, bagaimana mahu jadi pandai, muka surat 29. Nasihat keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, muka surat 31. Nasihat kelima, menjauhkan diri daripada maksiat, muka surat 38. Nasihat ke-6, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ni sama macam apa? Ustaz Masri Ramli dalam post Facebook dia. Dia share pasal benda ni lah. Lebih kurang ni tajuk dia. Muka surat 44. Nasihat ke-7, bersahabat dengan orang soleh, muka surat 52. Dia punya subtopik, manfaat bersahabat dengan orang soleh, muka surat 58. Nasihat ke-8, hiasilah diri dengan akhlak mulia, muka surat 62. Nasihat ke-9, hati-hati ketika hendak menukil dalil dari Al-Quran dan hadis, muka surat 68. Nasihat ke-10, belajar bahasa Arab, muka surat 76. Nasihat ke-11, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 84. Soal jawab berkaitan ilmu, muka surat 89. Last sekali untaian kata, nasihat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, muka surat 94. Kita nak discuss ni ikut nasihat-nasihat ke macam mana? Kita akan seboleh-bolehnya kita ikut nasihat-nasihat lah. Oh, kiranya satu untuk satu nasihat, satu sesi. Satu nasihat, satu sesi. Untuk hari ni kita masuk Untuk prakata. hari ni kita masuk prakata je. Kita tak nak miss lah. lama-lama ngantuk. Kan? Tak nak miss. Dia macam mana? Kalau boleh kita manfaatkan lah, macam dulu ustaz aku pernah cakap kan, yang aku kata baca dari kulit-kulit kan. Manfaatkan setiap kata penulis ni. Lepas tu dia akan biasanya sebelum baca buku ni, baca kitab ni, dia akan macam sedekah Al-Fatihah lah untuk penulis macam tu lah. Yalah, lagi pun biasa prakata ni penting. Orang kata kalau beli buku tu, tengok depan tajuk. Tengok penulis, tengok isi kandungan, baru kau tahu apa isi. Tengok prakata ni, kena tengok mukadimah ni. Mukadimah dah. Mukadimah ni kena tengok. Biasanya mukadimah ni kira overall lah. Mukadimah ni kadang dia sebagai panduan nak baca. Oh, panduan nak baca. Ayalah kira macam kalau macam tesis tu di bahagian depan tu mukadimah bagi introduction lah kan? Tak pasti aku tak buat tesis. Tak buat tesis lah. Abstract Abstract lah, bukan abstract lah. Abstract. Kan macam kalau kita tengok Bulughul Maram. Dia ada sebut hadis riwayat ni maksudnya ini. Kalau dikata riwayat ni maksudnya ini. Dia ada sebut istilah-istilah tu. Kadang mukadimah ni sebagai panduan untuk baca buku. Tapi ada juga buku yang tak ada mukadimah. Contoh Quran. Aku dah sebut tu. Tak sebut tapi tak tahulah. Tak tahu juga tak tahu. Jangan malu cakap tak tahu. Jangan malu. Nasihat ke apa? Nasihat ke-6. Nak sebut tu tadi. Tapi buat tak tahu kan, cakap tak tahu lah. Lagi buku yang tak ada mukadimah. Bukhari tak ada mukadimah kan? Sahih Bukhari tak ada mukadimah kan? Setahu aku Sahih Bukhari tak ada mukadimah. Tak ada? Tak ada. Nanti kita check. Setahu aku lah. Tak pernah dengar orang petik mukadimah Sahih Bukhari. Mukadimah Sahih Muslim ada. Maksud memang orang banyak petik mukadimah Sahih Muslim. Mukadimah Sahih Bukhari tak tahu. Rasa tak ada.
sebab tak ada orang petik. Tapi itulah orang kata tak ada tak semestinya. Tak pernah dengar tak semestinya tak ada kan. Nah, orang kata lah. Nanti kita check. Prakata ni dia letak muka surat 1. Hmm. Biasa orang prakata ni I. I. Ha, Roman. I. IX. IX 9 panjang sangat prakata. IV. Jangan panjang sangat. IV. Prakata, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji baginya, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda dan kesemua mereka yang mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Standard introduction lah kalau para standard penulis introduction. kita. Kalau bahasa Arabnya innal hamdalillah nahmaduhu wa Yang ni nasta'inuhu wa kalau bahasa nastaghfiruh. Arabnya bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala. Itulah dia punya Arab kan. Standard. Ada orang mukadimah panjang, dia punya introduction panjang kan, dia ambil Nabi punya khutbah yang last tu, dia ambil penuh tu. Kalau buat tesis tu penting benda tu, bagi penuhkan page, bagi banyakkan page. Kena faham trik. Itu yang sampai bawah, sampai ada sampai bawah kan, sampai last dia fasliqal hadis kitabullah tu kan. Tu jarang tu orang nak sebut tu. So orang sebut sampai apa khutbah Jumaat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang biasa sebut Yang sampai itu pun situ kira je. khutbah, Itu pun khutbah masih masuk. Nabi juga tu. Itu pun masih masuk. Lepas tu dia sambung lagi ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum kan. Dia sambung sampai khairul hadi Muhammad khairul hadi Muhammad wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sampai habislah wa kullu bid'atin dalalah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya, buku Wahai Penuntut Ilmu ini berjaya dihasilkan. Buku ini membicarakan tentang nasihat dan wasiat para ulama kepada seorang yang bergelar penuntut ilmu. Kita bukan nak bagi macam kuliah. Kita ni nak sembang je. Bukan kita punya nasihat ni. Kita menyampaikan orang punya nasihat. Ulama punya nasihat kita sampaikan dalam bentuk suasana cuba yang untuk santai. sesantai mungkin. Sesantai yang mungkin. Mungkin apa yang saya sampaikan dalam buku ini tidak ada yang baru, namun bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia takkan pernah bosan daripada mendengar, membaca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baca bahasa Arab dah. Baca ayat dia. Baca. Jap. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 55. Pendek ayat dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat biasa ni orang baca. Ayat 55. Dan tapi aku masa aku buka lah, tengok apa yang nak dicatat kan. Aku asyik ingat fadzakir in fa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra itu surah Al-A'la. Al-A'la. Saya ingat tu je, apa aku tak boleh ni langsung. Kira ada kaitan juga lah sama lah tu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Yalah tak masuk nak tak masuk. Sememangnya menuntut ilmu itu merupakan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu ini diangkat darjatnya di sisi Allah dan dimudahkan baginya jalan menuju syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Mujadilah ayat 11. Dia panjang, nak ambil satu ayat ke? Dia punya syahid kat situ lah. Syahid dia ambil Ada. Allah mengangkat orang beriman. Aku ambil di sini .
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat. Typo situ. Mengangkat tadi. Menggang kat situ menggang. Oh betul. Sedikit typo. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Kelebihan orang menuntut ilmu. Banyak lagi lah kelebihan orang menuntut ilmu dalam Quran kan. Banyak. Ni kebiasaan ayat biasa yang selalu aku dengar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u kan? Al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang yang takut kan. Hamba orang yang macam mana cakap? Sungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah ni ialah para ulama. Kan, orang yang ada ilmu. Jangan kita ingat ulama ni orang yang ni. Ulama ni dia dari kataan alim. Nah, alim ni orang yang ada ilmu. Bukan kita tengok dia serban pun jubah. Itulah nak kena macam mana nak cakap. Ramai orang kata macam contoh kan yang isu antara yang latest ni kan ada kaitan dengan aku kawan aku kan. Dia kata ni kalau apa macam mana ni lah kalau apa dah tak cukup ke ramai dah tak ada ke ustaz ulama mufti kat Malaysia ni sampai isu-isu agama yang timbul nak bertanya dengan Insta famous macam tu kan. Kiranya macam betul Insta famous yang tu dia macam bidah balik lah kan. Ada lah beli bidah tu. Itu kadang kira tengok jugalah. Macam mana kita nak define ulama tu? Ramai orang apa ya, ulama pun banyak lah. Ada kadang orang ni kita panggil ulama padahal karakter dia sama dengan ulama yang ni, tapi kita yang ni dia tak panggil ulama. Kadang ulama yang kita nak je kita panggil ulama. Betul. Kadang ulama ni yang kita kata dia ulama yang je. Kita fan je. Yang kita tak suka, kita tak panggil dia ulama. Tu bila orang kritik kita ulama yang kita ikut, janganlah hina ulama, daging ulama beracun. Yalah betul lah tu. Tapi apply untuk semua lah kan. Tak boleh lah. Kau punya geng, kau ni, Kita defend pula ulama macam mana? Jangan nak define khusus pula. Define khusus yang golongan ni je panggil apa kata ulama. Tak boleh kan? Define tu umum kan define orang kena tahulah alim ni adalah orang yang ada ilmu, bukan orang yang apa kita kata yang biasa-biasa. Bukan pakai asal serban ulama kan. Tak boleh. Tak semestinya kan. Tak semestinya orang tu pakai serban besar. Yalah orang kita macam tu lah kan. Serban, jubah, ada gaya-gaya Arab sikit. Ustaz, ulama kan. Bahasa Arab, ulama. Nasyid kan. Lagu-lagu Arab nasyid. Ustaz macam tu. Kan ada baru ni satu reality TV show. Reality TV show dekat Indonesia tak silap. Dia nyanyi lagu dangdut. Arab. Dia nyanyi lagu Arab. Dangdut. Tapi lagu tu bukanlah dangdut, macam lagu cinta lah. Lagu cinta. Bukan tak ada berkaitan. Lagu jiwang. Tapi bahasa Arab lah. Dia punya rancangan tu macam Islamik lah. Rancangan tu Islamik. Cuma dia bawa lagu Arab tu, lagu cinta-cintanya. Padahal lagu cinta, bukan nasyid. Betul? Dapat kritikan netizen sana lah. Aku rasa orang sini tak tahu pun. Kritikan macam mana? Kritikan lah, ini bukan lagu nasyid. Ini lagu jiwang. Pandai kat dia masa kau? Yang pandai lah. Okay. Yang pandai kritik. Biasa yang awal kritik ni yang pandai lah. Yang lain ni copy paste saja.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Man salakallah man salaka tariqan, aku lupa tengah tu, yaltamisu fihi Yaltamisu fihi yal, ilman yaltamisu fihi ilman sahalallah sahalallahu bihi bihi tariq. tariqan ilal jannah. Panjang hadis dia, hadis asal ni panjang. Bagus juga. Muhaddis. Hadis riwayat Muslim. Kalau dah Muslim, Bukhari, Muslim ni Tak payahlah tak cerita. payah sembang banyak lah. Ni Kan? sahih ke tak ni? Ha? Tak payahlah tulis. Yelah, boleh tanya sahih ke tak. Bukan makna kita ragui sahih Bukhari dengan Muslim ni. Betul ke dalam sahih Bukhari dengan Muslim? betul, Itu betul. pun kena tahu juga, Tahu juga kan. Macam kes sebelum ni Ustaz apa? Alah yang kita pernah cakap tu. Ustaz Muhid Ustaz Muhid Khaili. Ustaz Yang Muhammad Khalil. dia cakap tu mungkin macam kita ingat dia dari segi maknawi lah, kira dalam Sahih Muslim dia kata macam ni, Nabi larang khususkan macam mana ayat dia. Lupa dah aku isu. Lupa lah. Tapi betul orang kata kami dah check tak ada pun hadis tu dalam Sahih Muslim. Lepas tu bila aku pun ada check lah, baru ada share sikit kan. Dia kan memang ada lah. Memang Tapi lain lah dia punya lafaz tu. Lafaz lain lah. Tapi dari segi makna tu sama lah, betul lah. Itulah kadang orang tanya betul ke? Bukan tanya hadis riwayat Sahih Muslim dengan Bukhari ni betul ke salah. Nak tanya betul ke ada dalam Sahih Bukhari dengan Muslim tu. Kadang kita pun tak tahu kan betul ke dia. Betul kan? Betul Kadang ke orang Bukhari? letak aje. Ya. Kan kalau semua sekarang macam mana nak cakap, kalau tak boleh bersoal betul ke ada dalam Bukhari dengan Muslim, habis pakat kita terimalah hadis-hadis yang tadlis. Kan tadlis ni orang reka-reka sanad yang bagus, dia letak dekat matan yang tak betul. Betul lah. Nampak macam mana? Panjang lah tadlis Sahih Bukhari Muslim ni. Kena buka buku hadis je. Kena buat kuliah lain. Patut pergi kuliah lah. Jangan dengar kat sini. Simple-simple je kita nak cerita. Tak kala seorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu, maka ini merupakan ada tanda-tanda kebaikan bagi dirinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, nescaya Allah akan faqihkan dia dalam agama. Ini pun famous Ini hadis yang famous. Yang tadi pun famous. Cuma orang biasa riwayat secara makna. Yang orang ambil hadis tu yang sebelum ni, hadis tu untuk hujah yang lain. Hujah apa? Hujah suluk. Apa? Suluk tu apa? Suluk lah. Suluk kan? Jalan. Mensalaka suluk. Jalan lah. Yang ambil tu ni Nabi menganjurkan suluk. Itu suluk biasa Indonesia kan. Konteks lah. Kita kena tahu konteks. Kita tahu konteks kan. Apa? Mayuridillah bihi kan. Mayuridillahu bihil khaira khairan. yufaqihu fid din kan. Hadis Muawiyah kan? Muawiyah kan? Tak biasa aku ada. Yang riwayat Muawiyah, tak silap. Kalau ikut ada banyak Ada banyak. Yang aku ingat Muawiyah je. Betul Muawiyah. Kan? Aku mendengar Muawiyah bercerita khatiban lagi? yaqulu. Sambung. Muawiyah lah paling atas. Yalah sambung. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Tak banyak lagi tadi. Banyak lagi. Tak apalah. Sampai situ je dia titik sampai situ je. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya kerana ianya merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Ini biasa masa muda lah. Kesempatan Kesempatan menuntut ilmu ni biasa masa muda. Jarang orang sempat masa tua. Boleh je masa tua. Adalah, ada. Tapi jarang. Ya, kesempatan ni pun sebenarnya luas. Macam bukan macam zaman dulu. Zaman dulu menuntut ilmu ni payah. Serius, memang payah kan. Macam ulama umat dulu pergi cari ilmu sini, kutip hadis sini semua. Tapi macam sekarang
nak menuntut ilmu tak susah lah. Akses meluas Akses meluas. kan. Akses yang luas. Kalau dulu apa, dia kena pergi tempat-tempat yang tertentu kan. Kalau kat kampung-kampung tak adalah nak dapat hadis, kena pergi tu Madinah baru jumpa Imam Malik, kena pergi Mesir baru jumpa Al-Laits. Tak payah pergi jauh-jauh, itu dah jauh sangat. Contoh zaman kat Malaysia, zaman dulu 1950-an kan. Even zaman dulu pun payah untuk ilmu kan. Kena dapatkan, kalau ada buku, dah ada orang menulis buku time tu. Tak pun kena pergi, kena pergi berguru jugalah, kena cari ni, kena kena pergi. pengajar. Kena pergi, kena berjalan. Sekarang duduk rumah pun boleh. Tu tak ada orang kata, tapi itulah ada orang kata, tak boleh untuk ilmu macam tu je, apa, tengok Google, YouTube. Kita pun bukan nak kata 100% Tak boleh. tak boleh kan. Ada benda yang nak boleh tu. Betul. Lagipun sekarang live stream. Masih lagi ada interaksi. Jauh lah tapi masih lagi ada. Mungkin tak dapat lah macam apa nak orang kata bertalaki tu tak ada lah. Tapi dari segi dapatkan ilmu tu dapat lah, insyaAllah. Dapat ilmu kan, masih lagi dapat. Walaupun satu ayat dapat ilmu, okey lah. Lagi-lagi time PKP ni tengok, takkan masa PKP ni tak pergi menuntut ilmu kan. Lagi ada kesempatan yang banyak PKP dia. Sepanjang masa, sepanjang hari free. Kesempatan memang ada. Kesempatan tu ada, pergilah tengok. Tak boleh keluar, tengoklah apa YouTube ke kan. Tengok ustaz-ustaz pun banyak dia buat macam live. contoh lah, kita nak cari maklumat ni orang Google kan. Okey, kita search kat Google. Betul ke ni? Kalau kita tak yakin, tak yakin, lepas tu baru boleh tanya orang lain. Macam tu lah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu bukan sekadar pop dapat satu, okey dah, terima. Bukan macam tu. Lepas tu boleh juga baca buku. Baca buku. Nak kata baca buku tu tak semestinya macam orang kata baca buku kena berguru. Tak boleh, jangan sempitkan macam tu lah. Yalah, ada buku kena berguru. Tapi kalau kamus takkan nak berguru juga kan. Takkan kamus pun nak berguru. Buku-buku ni wahai penuntut ilmu. Tengok buku gak lah, tak payahlah Tengok buku semua. kat lah. Wahai penuntut ilmu takkan kena ada berguru juga. Kan? Kamus takkan nak berguru. Sirah kan. Sirah Rahikul Maktum. Rasa tak payah guru kot, boleh baca kot. Terjemahan semua pun Kalau pandai cari terjemahan, rasa tak ada yang terjemahan salah lah kan. Terjemahan Yadim, Santai Ilmu sendiri ada buat tapi terjemahan. ada kes, bukan kes, tak tahu kalau terjemahan Indonesia yang dia tarikh kelahiran Nabi tu. Itu bukan salah terjemahan dah, itu nak buang isi buku, nak ubah isi buku. Yang tu. Ini dah cerita lain, ini jenayah lain. Jenayah lain. Yang tadi jenayah mungkin tak sengaja, mungkin sengaja. Yang ni dah tentu dah sengaja kan. 9 jadi. Macam mana kan? Boleh tukar tarikh tu. 9 boleh 12. Tak tahulah. Mungkin lah dia tak sengaja. Mana kita tahu kan. Mungkin tentu dia type dalam gelap. Tak, dia baca baris lain. Arab tu dia baca baris lain. Yang ni dia tulis baris lain. Tak tahulah. Sampai mana tadi? Perenggan Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tambah Faham Pak Ari buat ni. Sebab kita tak tahu kesilapan ni penulis punya kesilapan ke, penerbit punya kesilapan ke. Tapi biasa. Sebab biasa akan pergi ke editor. Kalau editor, takkan editor boleh sampai nak terpadam end ya? Tak tahulah. Kita tak tahu. Kalau kesilapan penulis, takkan editor tak perasan? Nampak? Dulu salah. Kita tak tahu. Mungkin. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan. And tadi tu dia pergi sini. Tergabung dua kan? Faham. Memberikan tu. Okey, misteri selesai. Dia and tu pergi sini. Sokongan dan semangat untuk saya menyiapkan buku ini, terutamanya kepada keluarga saya.
ibu dan ayah yang sentiasa memberikan sokongan dan motivasi untuk terus kuat dalam perjuangan menuntut ilmu. Seterusnya kepada guru-guru saya, rakan-rakan dan kepada semua yang telah membantu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa-jasa baik kalian. Adapun kandungan nasihat-nasihat dalam buku ini adalah juga nasihat buat diri saya sendiri secara peribadi. Ni yang kat belakang tadi. Berkaitan buku ini. Mungkin dalam buku ini saya tidak menyatakan sumbernya secara teliti tentang beberapa perkara disebabkan keterbatasan waktu yang saya miliki, iaitu 4 hari dalam menyiapkannya, dan mungkin juga demi keselesaan para pembaca. Namun umumnya saya merujuk kepada beberapa sumber para ilmuwan Islam seperti Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ini Ibn Abdul Bar, tak silap. Sama ada Ibn Abdul Bar atau Khatib Al-Baghdadi. Penulis buku. Penulis buku. Tak silap aku lah sebab dua ni Masyriq, Hafiz Masyriq wal Maghrib. Dia dua ni ada tulis buku yang lebih kurang sama. Tajuk dia. Ni apa? Jami' Al-Akhlaq Rawi kan. Tak silap aku lah Tazkiratus Sami'. Lebih kurang lah dia pasal menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu jalan menuju syurga. Tak silap aku Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Indonesia. Kitabul Yazid. Ustaz Yazid. Yazid. Kitabul Ilmi, yakni Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kitabul Ilm. Ikon Syabab Ustaz Umar Muhammad Noor. Ma'ani fi Tariq Talabil Ilm, yang ni aku tak pasti. Kitab Ayyuhal Walad Ghazali. Al-Ghazali tak silap. Ghazali Ayyuhal Walad. Ghazali Dekat Bushra dia. Aku pun lupa dah. Pasti kat Bushra pernah dengar nama. Serta ceramah-ceramah dan video-video para asatizah dan lain-lain lagi. Kiranya dia ambil sumbernya bukanlah daripada kitab-kitab, mainly kat sini lah. Dia bukannya daripada kitab-kitab yang kita tak dulu, kita turas sangat lah. Dia ambil ada juga daripada yang contemporary. Ada juga yang contemporary. Dia tak tumpu sangat. Sebab nak kata macam menuntut ilmu ni kan, cara menuntut ilmu kadang macam ni lah, dia berubah lah ikut zaman. Ke zaman dulu konteks dia macam ni lah. Kalau zaman sekarang lain pula, boleh berbahasan lain pula cara menuntut ilmu ni kan. Betul. Ikut macam mana? Umar kan kata didik anak ikut zaman dia. Zaman. Macam bila kau sebut benda tu, teringat kawan aku dulu. Dia sebut benda tu jugalah. Aku tak tahu pula benda tu memang betul ada reka, rupanya memang ada lah kan. Pasal apa kan? Pakai pasal sampin tau. Sampin sampin dulu kita solat agama kan pakai sampin kan. Kan macam dulu kan siapa yang pakai sampin apa? Sampin getah. Sampin getah sama cerut. Siapa pakai sampin cerut macam kena ngenyeh lah kan. Kena bahan lah. Kawan aku tu dia ambil petik kan Saidina Umar kata didik anak ikut zaman. Zaman sekarang orang dah buat getah ni untuk mudah kan. Aku pun Betul juga tu. tak lawan lah. Nak bercakap apa kan. Umar cakap takkan. Umar cakap Takut aku kan. Betul juga tu. Sebab kalau ikutkan sampin, kalau kita buat sampin kita pun tak macam sampin dulu. Sampin kita bawah betul kat pinggang kan. Sampin orang dulu atas pusat ke. Betul. Pun kita pun tak ikut style dulu. Dan ceramah-ceramah dan video-video para asatizah dan lain-lain lagi. Video-video pun dia ambil, tak tahulah, banyak lah video ni kan. Tapi agak muskil lah. Kenapa dia tak ambil Hilya? Kan Hilya Talibul Ilm. Biasa famous kan Hilya Talibul Ilm. Bakar Abu Zaid. Susah, dia punya bahasa susah kot. Betul. Orang yang pernah tengok dia tahulah susah dia macam mana bahasa Even tu. terjemahan dia. Bakar Abu Zaid ni sebab dia anak murid Syangkiti ni Kontemporer. Boleh kata kontemporer lah. 19 lebih. Bakar Abu Zaid pun dah meninggal kan 2006. Oh ya. Kontemporer kat tu. Anak murid Syangkiti ni dia punya bahasa boleh tahan lah. Bahasa Arab dia agak
agak Berbunga. dahsyat lah kan. Berbunga macam mana? Agak level yang tinggi. Bahasa dia, kiasan macam tu lah. Dia punya kiasan, dia nak main dia punya balarah tu. Balarah dia balarah. Ambil kau. bawa Dia masuk pandai-pandai lah. balarah. Sebab kalau dalam syarah Hidayatul Albani Syekh Utsaimin, dalam mukadimah pun dia kata kadang ada perkataan yang aku pun tak faham ni. Oh, apa syarah Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin kata ada juga perkataan-perkataan yang aku sendiri kena tengok kamus. Kalau Utsaimin kena tengok kamus, kita lagi lah. Tengok terjemahan lah senang. Terjemahan tu bukan Terjemahan tu pun kadang tengok problem kamus. je. Terjemahan tu tak kamu bahasa Melayu. Terjemahan tu pun kadang problem je. Boleh lah ada terjemahan yang bagus. Biasanya orang akan terjemahan, kalau cerita buat terjemahan ni orang akan utamakan terjemahan Urdu. Terjemahan Urdu. Kalau dari kita Arab, terjemahan. Kalau kita nak terjemahan yang paling bagus Urdu. Oh, daripada Arab terjemah kepada Urdu baru terjemah dia biar Urdu tu. Bukan. Maksudnya dalam banyak-banyak terjemah kita Arab, bahasa-bahasa yang diterjemah, Oh, okey. Urdu tu paling tinggi. Oh. Sebab dia lebih dia orang terjemah dengan sekali penjelasan. Dia tak terjemah macam tu je. Dia terjemah ada penjelasan perkataan-perkataan yang gharib, yang jarang kan. Dia akan bagi penjelasan kat situ. Lepas tu bahasa Inggeris lah. Lepas tu bahasa Inggeris. Lepas tu sekarang lah, kalau kita tengok sekarang, boleh lah kita kata bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Boleh kita kata bahasa Melayu. Dah makin banyak ke Dah makin banyak. Sekarang makin banyak. Banyak lah orang terjemah buku kan. Sekarang dah banyak sekarang. Banyak penterjemah buku sekarang. Kalau terjemah Indonesia ni susah sikit lah. Kena tengok penerbit tu juga. Betul, kadang ada ustaz-ustaz ada tak prefer. Macam ada apa ustaz? Macam Maulana Asri dia baca Sahih Bukhari. Ni lama-lama kata tak nak baca dah. Yang terjemahan ni dia baca yang Arab je. Tapi itu level dia lah. Kan? Itu level dia lah. Kita kalau janganlah samakan. Level kita kalau nak buka Sahih Bukhari memang kena kamus sebelah. Kena kamus tu. Kamu apa? Kamu apa? Al-Maurid tu. Al-Maurid. Tinggi tu. Yalah nak buka Mu'jam Al-Wasit bagai pun tak reti kan. Pun tak faham. Tapi tak adalah sampai kena guru dah. Tak adalah sampai kena guru. InsyaAllah semua sumber dalam buku ini saya ambil melalui sumber-sumber yang sahih. Kita kena check kan sesuatu ni. InsyaAllah. Apabila ada kebaikan di dalam buku ini, maka itu semua kerana taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari kekurangan saya dan daripada syaitan. Akhir kalam, semoga buku ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat je. Biasa rasa tak perlu terjemah kot salim tu. Hati yang salim tak perlu terjemah kot. Kenapa? Hati yang selamat macam tak sesuai terjemahan. Kurang sesuai. Bukanlah nak kata ni terjemahan macam kurang sesuai. Yelah ni macam ada gaya-gaya. Biasalah orang buat mukadimah. Kalau kau baca mukadimah kita Arab, biasa dia letak ni last lah. Oh ya. Allah, semoga Allah terima buku aku sebagai amalan yang saleh ni. Biasalah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Mengikuti mereka dengan baik tu. Bukan mengikuti mereka dengan sesuka hati. Dia tak sama. Kuala Perlis 7 Muharram 1440 Hijri. Baru lagi tak? Sekarang kita 42, betul? Tengok je lah 2018. Yalah, lagi 42 kan? Sekarang 42. 17 September 2018. Penulis Al-Fakir Ilallah Sulaiman bin Roslan
Abu Mutmainnah. Sampai itu je lah. Kita tak nak memanjang-manjangkan. Kalau tengok timestamp pun dah 45 minit. Ya. Sebab tu kita tak nak panjang-panjang, kita nak relax. Baca satu-satu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab 1. Nasihat pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita Ikhlas. akan sambung lagi sampai habis lah. Macam kita cakap tadi, dari kulit ke kulit. Kalau boleh untuk sesi akan datang memang satu nasihat ni nak habiskan. Jangan. Rasanya InsyaAllah satu nasihat je kot. 13 muka. 13 muka kan. Dia ada satu topik tak? Dia ada satu topik. Ada kan? Tak ada. Tak ada lah. Tak apalah. Mana yang sempat. Mana yang sempat. Kalau boleh kita tak nak sampai 1 jam. 1 jam ni biasa nanti dah lah kita tak ada video. Kita audio saja. Kan? Nanti orang dengar makin lama makin syahdu, khusyuk. Makin bermimpi menjadi bintang nanti. Nanti syahid. Syahid kecil. Kita akan sambung nasihat pertama minggu depan. InsyaAllah. Siapa yang nak dapatkan buku, nak baca sama-sama dengan kita, nak tengok apa yang kita baca ni betul ke tak, Kot ada terlangkah ke kan, terlangkah baris, terlangkah muka surat ke, bolehlah dapatkan buku ni dekat, kita akan sediakan dia punya link untuk pembelian dekat description. And kalau ada komen-komen, kritikan-kritikan membina, kita nak kritikan-kritikan Menjatuh. macam mana, kritikan-kritikan yang tak membina lah. Kita nak kritikan-kritikan yang membina, teguran-teguran dari mungkin Ustaz Sulaiman sendiri nak tegur, mana tak tahu kan, tegur je lah. Kot kita boleh jemput Ustaz Sulaiman datang ke, cerita dia punya kitab ni kan. Akan datang. Tengok plan lah. Ini pun baru sesi 1. Sesi 1 projek pertama. Belum banyak lagi. Maktabah channel. Dengan nervousnya kan, gagap-gagap. Ada gagap ke? Tak tegur dah. Tak tahu. Tak tegur dah. Pun macam biasalah boleh. Biasa YouTubers ni kan, dia punya akhir kalam dia, jemput like, komen dan subscribe lah. Kita ikut wakil tempat. Ikut cara orang. Ikut cara orang. Orang Melayu kata masuk kandang kambing. Masuk kandang kambing mengambil, masuk kandang harimau. Mengaum kan. Kan. Yut. Asyik buka Arab je. Melayu pun lupa dah. Sampai situ dulu lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.